Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Ini Inklusif. Malam ini secara eksklusif kami bawakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Adham Baba. Datuk Seri, apa khabar? Baik, salam keluarga Malaysia. Sihat ya, Datuk Seri? Alhamdulillah. Datuk Seri, vaccination rate kita sudah sampai 90% lebih. Kesibukan bagaimana? Dah berkurang ke masih sama sibuknya? Ya, kita mengendalikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bersama dengan KKM. Tentu sekali tugas yang mencabar ialah untuk mempercepatkan vaksinasi di kalangan masyarakat teramailah. Alhamdulillah kita telah mencapai 90% vaksinasi dewasa setakat ini. Ini merupakan satu kejayaan besar negara sehingga kita dapat membenarkan rentas negeri. Ya. Alhamdulillah. Apa perkara yang mahu Datuk Seri dan Kementerian beri keutamaan sebab dilantik menerajui menteri yang kementerian yang sangat besar dan penting ini, Datuk Seri? Ya. Fokus utama Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi ialah untuk kita terus membugarkan sektor inovasi berkaitan dengan ekonomi. Kerana ekonomi yang akan dipandu berdasarkan kepada sains, teknologi dan juga inovasi yang dilaksanakan. Dan dia ada berkaitan dengan 35 inisiatif yang telah pun MOSTI atau Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah rancang dan ada berdasarkan kepada 4 bidang utama. Dan pada ketika ini kita ada 3 indikator penting untuk dilaksanakan peringkat awal, iaitu pembangunan keupayaan pembangunan vaksin kepada manusia tempatan. Kedua, ia berkaitan dengan syarikat yang berkaitan dengan pemula ataupun start-up company yang perlu kita tolong bantu supaya dia terus menjadi syarikat yang bertaraf unicorn. Ketiga ialah berkaitan dengan indikator yang mahu memberi teknologi aplikasi dalam bidang penyampaian kerajaan supaya lebih berkesan, dan juga teknologi yang berkaitan dengan memudahkan cara kita berurusan. Baik, berkenaan dengan penyelidikan dan pembangunan vaksin, apa saja usaha yang sedang dan akan dilaksanakan ke arah mencapai hasrat itu? Kita telah pun mula menyediakan satu roadmap berkaitan dengan roadmap pembangunan vaksin negara, NB National Vaccine Roadmap. Ia adalah berikutan dengan kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang meminta supaya mesti memberi tumpuan utama kepada keupayaan pembangunan vaksin. Dan untuk itu kita mesti berasaskan kepada satu institusi yang telah ada dalam MOSTI, iaitu NIBM, National Institute of Biotechnology Malaysia. Yang mana dalam NIBM tu ada 3 komponen, iaitu komponen MGV, iaitu Malaysian Genome MGI, Malaysian Genome Institute. Kedua ialah berkaitan dengan iFarm, iaitu perkara berkaitan dengan pembangunan vaksin di kalangan kepada haiwan. Dan juga satu lagi ialah berkaitan dengan industrial revolution. Jadi dengan adanya roadmap yang kita bina, kita sebenarnya telah bersetuju supaya MGI itu, Malaysian Genome Institute itu dipertingkatkan. Kita upskilling MG kepada MGVI, Malaysian Genome Vaccine Institute. Dan ini kita dapat laksanakan kerana kita mempunyai barisan pakar-pakar yang sedia ada, dan terutamanya yang datang daripada sektor industri dan juga sektor IPT tempatan. Dari aspek ketersediaan fasiliti kita bagaimana? Adakah sudah mencukupi untuk kita menjayakan hasrat membangunkan dan mengeluarkan vaksin sendiri, Datuk Seri? Ya, kita selalu sebut tentang pembangunan vaksin, ia berkaitan dengan satu penyelidikan yang penting. Dalam pembangunan vaksin tidak ada cut corner, tidak ada cara pantas untuk membangunkan sesuatu vaksin kepada manusia.
dia melalui satu proses end-to-end. Mana keperluan pakar di pelbagai fasa itu sangat penting. Dia melibatkan pembangunan fasa pertama iaitu preclinical ataupun di peringkat research tu memerlukan saintis-saintis yang berkolaborasi di antara bidang biologis, biokimia, microbiologis ya. Dan apabila dia masuk saja ke fasa klinikal, maka kita perlukan clinical pharmacologist. Di samping saintis-saintis yang boleh menjalankan program-program klinikal iaitu doktor-doktor perubatan, pakar. Ya, boleh menguji dan hasrat kita ialah untuk membangunkan vaksin yang suci dan juga yang lebih terkehadapan platform teknologinya. Dan kita telah mula mengumpul pakar-pakar dalam bidang tersebut dan dia ada sekarang ni berada di institusi pendidikan tinggi, di industri dan juga mereka yang berada di beberapa agensi kerajaan yang sedang membuat penyelidikan yang bertaraf tinggi untuk membangunkan vaksin kepada manusia. Tumpuan hanya kepada pembangunan vaksin COVID-19 saja ataupun vaksin-vaksin lain, kerana kita tahu mungkin ada virus baharu yang mengancam kehidupan kita pada masa akan datang, Datuk Seri. Ya, pembangunan roadmap vaksin negara bukan saja tertumpu kepada vaksin COVID-19 kerana keberadaan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan ketika ini adalah berlandaskan kepada kelulusan NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, yang melihat kepada keberkesanan, kualiti dan keselamatan vaksin. Dan kita tahu bahawa pembangunan vaksin untuk manusia terhadap COVID-19 memang dibangunkan oleh pihak luar lah, di kalangan negara-negara maju yang telah lama membuat vaksin. Untuk itu di negara kita, kita bukan sahaja ada keupayaan dari segi membentuk vaksin untuk manusia, tetapi kita juga mempunyai perkara yang berkaitan dengan resources ataupun sumber-sumber yang boleh kita perolehi. Dan yang penting dalam perkara ini ialah kolaborasi. Kolaborasi antara kita dengan pihak antarabangsa yang mana mempunyai pengalaman dan juga mempunyai alat-alat ataupun equipment yang diperlukan dalam sesuatu pembangunan end-to-end itulah. Jadi kita bukan saja mengembelingkan tenaga untuk membuat vaksin COVID-19, kita juga akan membangunkan vaksin-vaksin lain. Antaranya ialah sekiranya ada persediaan terhadap apa-apa wabak lain yang berkaitan dengan keluarga SARS lah, iaitu COVID virus coronavirus. Dan juga satu ketika nanti kita berhadapan juga dengan penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Jadi platform-platform yang kita perlu bina mestilah berasaskan kepada pengalaman dan juga kekuatan saintis-saintis kita, keperluan-keperluan logistik dan juga keperluan-keperluan makmal yang tersedia. Jadi keperluan-keperluan membina vaksin kepada manusia berlandaskan kepada kesiapsiagaan kita di peringkat research, di peringkat pembentukan eksperimen dan juga klinikal. Jadi keperluan klinikal juga bergantung kepada kesediaan hospital-hospital kita untuk menjalankan kajian klinikal fasa 1, 2 dan 3 sebelum ia boleh dikomersialkan. Ya, sasarannya 10 tahun. Ya, dalam masa 10 tahun itu sasaran. Kerana roadmap yang kita bina ialah dalam masa 10 tahun. Dia mungkin boleh cepat lagi. Paling awal 3 tahun, 5 ataupun dalam bentuk yang platform bagaimana kita nak bangunkan. Sekiranya dia menggunakan platform termaju iaitu mRNA, dia memerlukan pembiayaan, human resource dan juga peralatan yang lebih terkini. Tetapi kalau kita menggunakan platform inactivated ataupun penyaktifan virus, dia telah ada pengalaman di negara kita dan kita mudah. Dan sekarang pun IMR, Institute Medical Research milik KKM, saintis telah berada di fasa yang baik untuk menghasilkan vaksin manusia terhadap coronavirus ni. Baik, selain pembangunan vaksin, tumpuan turut diberikan mesti kepada usaha untuk melahirkan usahawan dalam bidang STI, Sains, Teknologi dan Inovasi. Satu pelan hala tuju juga sedang dirangka, saya difahamkan. Datuk Seri mahu berkongsi sedikit.
Ya, dasar sains teknologi negara DISTIN adalah berkisarkan kepada tahun 21 hingga tahun 2030. Satu kerangka yang besar melibatkan dua komponen, iaitu economic driver dan technology driver. Dan setiap komponen technology driver itu ada 10 elemen, dan setiap dalam technology driver 10, economic driver pun 10. Jadi kita akan hubung kaitkan kedua-dua elemen ini, menjadikan dia satu bidang sains teknologi yang boleh mendepani apa juga cabaran. Terutama sekali dalam emerging teknologi ataupun teknologi yang baru muncul. Jadi perkara-perkara ini perlukan bakat dan juga persediaan kita di peringkat asal, iaitu di sekolah tinggi, di universiti, di agensi-agensi yang mampu untuk menjadi teknologi driver dan juga economic driver pada bidang yang dibangunkan. Contoh dalam bidang perubatan, kita perlu precision medicine. Precision medicine ni yang kita sebut sebagai vaksin, iaitu pembangunan human vaksin, dipanggil precision. Kedua, dalam bidang teknologi yang penting sekarang ni ialah 3D printer ataupun additive manufacturing dalam menghadapi IR 4.0. Jadi dasar sains teknologi negara tu, DISTIN 2130 itu merangkumi keseluruhan infrastruktur ataupun hala tuju pembangunan sains teknologi ke arah inovasi dan membentuk ekonomi. Drone juga diberi tumpuan oleh pihak kementerian. Apa potensi yang dilihat oleh kementerian terhadap industri ataupun sektor drone ini, Datuk Seri? Ini merupakan teknologi baru muncul berkaitan dengan unmanned vehicle ataupun drone. Kita telah pun bertemu dengan fraternity drone baru-baru ni dalam kerangka melihat bagaimana kita boleh membantu sektor drone ini boleh digunakan sepenuh dalam negara kita, dan juga teknologi drone yang boleh dibuat diri sendiri dalam negara kita, serta boleh mengeksport perkhidmatan. Contoh, kita telah pun membina satu tempat atau area dipanggil Area 57, yang mana terletak di Teknologi Park Bukit Jalil, yang mana melibatkan 5 ekar. 5 tu ada maksud 5. 7 tu bermaksud kepada 7 bidang dalam 5 ekar tersebut. 7 bidang tu melibatkan penyelidikan ataupun research, development, pembangunan, ujian, pengomersialan, MRO, awareness about science technology, dan juga kepada commercialisasi. Jadi 5 ekar 7 bidang dalam Area 57 dibangunkan khas untuk pemain drone. Dan di sini kita lihat ada syarikat dalam negara kita yang berstatus antarabangsa, mendapat ranking pertama dalam dunia terhadap perkhidmatan drone. Dan untuk itu saya yakin ramai di kalangan belia, di kalangan mereka yang berkecimpung dalam bidang minat dalam bidang drone ini, dalam bidang teknologi, akan membangunkan drone pengangkutan. Drone yang berkaitan dengan digunakan untuk menghantar vaksin, menghantar ubat dan juga pemantauan sepadan. Drone untuk berada di peringkat agriculture ataupun peringkat pertanian. Dan juga pelbagai kaedah digunakan ketika ini. Dan kita juga ingin melahirkan mereka yang expert ataupun subject matter expert dalam MRO ataupun MRO itu satu bidang yang mana dia ada kaitan dengan pembaik pulihan drone-drone yang terpakai ataupun drone yang digunakan negara kita. Dan suatu ketika nanti kita akan melihat drone daripada kecil hinggalah drone yang besar yang mampu untuk digunakan sepenuhnya dalam industri logistik. Ya, Datuk Seri, pandemik COVID-19 ini telah mempercepat proses digitalisasi. Bagaimana Datuk Seri melihat apa sahaja yang dilaksanakan kementerian ini adalah inline untuk kita mendepani cabaran dan persekitaran pasca pandemik COVID-19?
Tentu sekali mesti menyumbang kepada digitalan negara. Di mana dengan adanya pembangunan sistem yang dipanggil Vaccine Management System, VMS, yang kita laksanakan sejak kita membangunkan program PICK ataupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Di mana sistem vaksin management ini dibangunkan oleh MOSTI berupaya untuk membuat urusan pemberian vaksin kepada rakyat dengan cermat, sempurna dan juga teratur. Yeah. Kedua ialah pembangunan pendigitalan berkaitan dengan sijil digital dibangunkan oleh MOSTI. Ini menggunakan teknologi yang termaju iaitu blockchain. Jadi dengan adanya sijil digital yang tidak boleh dipalsukan, merupakan salah satu sumbangan MOSTI kepada program PICK ataupun program yang membebaskan kita daripada pandemik COVID-19, iaitu melindungi rakyat dengan pemberian vaksin. Dan ketika ini kita sedang berjaya membangunkan verifier ataupun pengesahan kepada ketulinan vaksin digital. Ini merupakan kontribusi MOSTI yang besar kepada sistem pendigitalan negara berkaitan dengan salah satu elemen iaitu program PICK. Yeah. Banyak lagi device ataupun projek-projek pendigitalan yang boleh kita laksanakan. Dan kita memiliki agensi-agensi yang berupaya tinggi seperti MIMOS, MIGHT, MIT. Kita ada Nanotech Malaysia. Kita mempunyai agensi pembiaya yang mana melihat kepada keperluan-keperluan untuk membangunkan teknologi pendigitalan negara kita melalui sumbangan MOSTI. Baik, Datuk Seri bercakap mengenai sijil vaksinasi ini. Bagaimana pengiktirafan negara luar terhadap sijil vaksinasi kita? Sebab yang paling terbaru adalah perbincangan dengan Singapura. Ada update tentang tu ke, Datuk Seri? Sijil digital yang dibangunkan perlu mempunyai guide atau guidance daripada WHO. Bila kita dapat panduan langsung daripada WHO tentang pembangunan Smart Vaccine Certificate dipanggil, bermakna kita boleh berkolaborasi dan juga berurusan dengan mana-mana negara dalam dunia. Dan keupayaan kita membangunkan sijil digital tulen yang tidak boleh dipalsukan sangat penting. Dan ini merupakan reciprocal agreement antara kita dengan negara luar untuk mengesahkan bahawa dos telah diberi kepada masyarakat, sama ada single dose, dua dos. Yang penting ialah completed dose yang perlu diperakukan. Dan antara kita di Singapura dan Malaysia memang menjadi satu tajuk utama bagaimana pengesahan penggunaan sijil digital itu dapat diterima pakai di kedua-dua negara bagi memudahkan pembukaan sepadan dan juga memudahkan pergerakan masyarakat kita antara dua negara. Dan kita juga melibatkan negara ASEAN yang mana reciprocal. Secara reciprocal kita boleh mengesahkan penggunaan sijil digital yang sangat boleh dipercayai. Baik, pada 1 minit terakhir ini, Datuk Seri, kita nak kongsikan sedikit pencapaian MOSTI kerana terlibat dengan Expo Dubai 2020. Apa saja yang sudah dicapai hasilnya setakat ini? Alhamdulillah. Kita terlibat dalam Expo 2020 Dubai, yang mana kita perlu berada selama 6 bulan di sana untuk mempromosi teknologi dan sains negara kita ke dunia. Dan kita ada pavilion khas dibangunkan di Dubai di mana 245 syarikat telah terlibat, kebanyakan kementerian dan agensi termasuk negeri, kerajaan negeri juga terlibat. Dan ini memberi kita imej yang besar dan MOSTI telah menawarkan keupayaan menguruskannya. Dan setakat ini kita berjaya membawa ramai pengunjung untuk melihat pavilion Expo 2020 Dubai terhadap keupayaan negara kita membangunkan sains teknologi dan juga inovasi. Baik, terima kasih Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, kerana berkongsi banyak bersama kami dalam Inklusif dalam tempoh 20 minit ini. Terus sukses mengemudi Kementerian Datuk Seri. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Inklusif pada masa depan. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Saudara, Inklusif berakhir di sini. Kita jumpa lagi. Saya Indira Zarohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.